Amalan membaca harus diamalkan agar ilmu bertambah lagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada hakim dan juga juri. Assalamualaikum semua. Saya Izzatur Rejanis binti Rino Hirmizi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Limbang dengan kod YRA 5101. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah resensi buku. Saya telah memilih untuk membuat resensi buku tentang cerita kanak-kanak yang bertajuk Helang dan Kura-Kura. Buku ini diterbitkan oleh Koh YN Yang Publication Sendirian Berhad. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010 dan dicetak oleh United Mission Press Sendirian Berhad. Mereka telah mencetak dan menerbit banyak buku cerita kanak-kanak. Antaranya ialah Ayam Jantan dan Rubah, Merak dan Gagak, Singa dan Arnab, dan lain-lain lagi. Buku ini telah diterjemahkan oleh Azwani Abdul Ghani. Azwani Abdul Ghani merupakan salah seorang penulis dan penterjemah buku yang berasal dari Malaysia. Beliau telah menterjemahkan lebih daripada 50 buku cerita kanak-kanak. Antara buku cerita terkenal yang telah diterjemahkan oleh beliau adalah Si Tanggang Anak Derhaka, Hang Tuah Telah Diuji dan banyak lagi. Selain itu, Malaysia juga ada salah seorang peringkas cerita yang terkenal. Beliau dikenali sebagai Ashadi Zain. Ashadi Zain adalah konsultan usahawan dengan tumpuan pada pembangunan usahawan muda. Beliau juga mempunyai pengalaman sebagai jurujual dan pernah memimpin lebih daripada 1,000 ejen jualan di bawah kumpulannya. Selain itu, beliau pernah terlibat dalam beberapa rancangan radio, termasuklah sebagai deklamator puisi. Baiklah, dengan info-info yang telah diberi tadi, mari saya beritahu anda sinopsis cerita ini. Cerita ini mengisahkan tentang seekor helang dan kura-kura. Pada suatu hari, helang sedang terbang mengelilingi hutan. Tiba-tiba, dia terjumpa si kura-kura. Helang telah mendengar tentang kura-kura yang baik hati itu. Kura-kura itu menjemput helang untuk makan di rumahnya. Dia memberi helang makan ikan yang enak. Helang mula datang ke rumah kura-kura lebih sering daripada biasanya. Helang akan datang pada keesokan harinya dan pada keesokan harinya lagi. Sampai satu hari, seekor katak terdengar perbualan helang tersebut dengan rakan-rakannya. Helang berkata, "Aku sangat bertuah kerana kura-kura tidak boleh terbang dan datang ke sarang untuk makan tengah hari." Katak tersebut pergi berjumpa dengan si kura-kura yang malang itu dan memberitahu semua yang telah didengarinya. Katak pun berkata, "Helang itu tidak bersikap adil denganmu." Kura-kura tersebut mendapat satu idea untuk menjadikan semua ini menjadi lebih adil. Keesokan harinya, helang datang lagi ke rumah kura-kura. Tapi kali ini, kura-kura telah menyediakan ikan yang enak untuk helang itu dan rakannya. Kura-kura telah meletakkan semua ikan yang enak itu ke dalam sebuah bakul. Semasa helang tidak melihat, kura-kura masuk ke dalam bakul itu secara senyap-senyap. Setibanya helang di sarangnya, dia membuka bakul tersebut dan alangkah terkejutnya dia apabila melihat ikan yang berada dalam bakulnya itu tadi sudah habis dimakan oleh kura-kura. Helang menjadi marah. "Sekarang aku akan makan kamu untuk menjadi hidangan makan malam aku," dia mengugut. Kura-kura berasa takut dan menyorokkan dirinya dalam cangkerangnya. Cangkerang kura-kura itu sangat keras. Paruh helang cedera sewaktu mematuk cangkerangnya. Helang menjadi lebih marah dan cuba menjatuhkan batu atas kepala kura-kura. Tanpa disedarinya, kura-kura itu telah mengeluarkan kepalanya dan memaut kaki helang. Helang tidak boleh membuat apa-apa dan membawa kura-kura pulang ke kolam berdekatan rumahnya. Kawan-kawan nak tahu tak apa moral kisah ini? Kisah ini mengajar kita untuk tidak mengambil kesempatan terhadap kebaikan dan kemurahan hati orang lain. Apa kawan-kawan rasa kalau kita berbuat baik dengan rakan kita tetapi mereka hanya mengguna-gunakan kita? Mesti kawan-kawan akan rasa marah dan kecil hati kan? Jadi ingat ya, janganlah kita ambil kesempatan atas kebaikan seseorang. Ianya merupakan salah satu sifat yang tidak baik untuk diamalkan. Itu sahaja dari saya. Saya akhiri presensi buku ini dengan sebuah pantun. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Tamatlah sudah resensi buku ini. Semoga ia memberi manfaat. Sekian, terima kasih.